KPM. Jom kita cari benda yang berbentuk segitiga sama sisi. Dekat sini ke? Macam tak ada apa-apa pun. Mungkin dekat sini. Tak ada apa-apa. Atas. Bukan. Mungkin atas meja kita boleh cari. Oh, yang ini? Bukanlah. Mungkin yang ini pula. Ini pula macam bulatan. Mana ada? Ataupun yang ini? Iyalah. Wah. Sejahtera, anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah Matematik tahun 5 bersama dengan Cikgu Rauf. Hai Cikgu. Hai Sean. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Okey, dan juga kita ingin kenalkan jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Aida. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Okey, terbaiklah Cikgu. Dan Cikgu Rauf, saya faham bahawa bukan kita berdua sahaja dalam studio. Kita juga ada murid-murid yang akan bersama kita pada hari ini. Jom kita tengok siapakah mereka. Itu dia. Hai semua. Okay. Baiklah Cikgu, boleh tak Cikgu kenalkan mereka kepada kita semua? Baik Sean. Yang pertama bersama-sama dengan kita pada hari ini ialah adik Dania Khalifa dari Sekolah Kebangsaan Seri Suria Kuala Lumpur. Okey Dania. Okey, kemudian bersama dengan kita juga kita ada adik Khadijah dari Sekolah Kebangsaan Seri Suria Kuala Lumpur. Okey, hai Khadijah. Okey, kemudian bersama dengan kita juga kita datangkan daripada negeri Perak, Sean. Adik Irfan Yakin dari Sekolah Kebangsaan Seri Samudra Manjung Perak. Hai. Dan yang terakhir bersama dengan kita juga ada adik Muhammad Amsyar dari Sekolah Kebangsaan Seri Suria Kuala Lumpur. Hello. Okey, saya ada soalan untuk anda semua. Adakah anda bersedia untuk pembelajaran kita hari ini? Bagilah thumbs up sekiranya dah sedia. Okey, Cikgu, nampaknya mereka dah sedia, Cikgu. Boleh tak Cikgu beritahu apa yang sebenarnya yang kita akan belajar hari ini, Cikgu? Baik, Syah. Untuk hari ini, kita semua akan sama-sama nak kenal dengan poligon sekata. Poligon sekata? Bukan itu saja, Syah. Ya. Hari ini juga kita akan belajar mengenali dan mengukur sudut. Sudut pedalaman yang kita akan terokai dan kita akan pelajari pada hari ini. Okey. Jom kita mulakan, Cikgu. Okey, baik Sean. Okey. Kita tadi dah nampak dah. Sean tadi bermain mencari-cari bentuk-bentuk poligon yang ada. Ya, jadi cuba kita tengok yang berada di hadapan kita di skrin kita ni. Ada beberapa bentuk poligon yang ada. Yang berwarna biru, yang berwarna kuning, berwarna merah jambu dan juga berwarna hijau ni. Apa bentuk-bentuk poligon kita ni? Yang berwarna biru ni, apa namanya? Ya. Yang berwarna kuning, apa pula namanya bentuk poligon kita ni? Begitu juga dengan yang berwarna merah jambu dan juga warna hijau. Okey, kita tengok. Jadi tadi dari Abang Sean cari apa tadi Abang Sean? Bentuk apa tadi Abang Sean cari tadi? Segitiga sama sisi, Cikgu. Segitiga sama sisi. Yang berwarna biru ni lah yang terpampang dekat skrin kita. Okey, kemudian kita juga ada bentuk poligon sekata yang kedua iaitu bentuk pentagon. Kenapa namanya pentagon? Kenapa ya, Cikgu? Kita tengok dia punya penjuru ataupun bucu dia ada berapa? Ada 5. Jadi bila ada 5, kita namakan sebagai pentagon. Yang berwarna merah jambu tu ialah
kita kenali sebagai heksagon. Heksagon. Sebenarnya saya selalu untuk murid-murid, kalau murid-murid kita nak kenal pasal ataupun nak ingat apa itu heksagon, kita ingat nombor dalam bahasa Inggeris, nombor 6. Nombor 6 adalah 6. Jadi heksagon. Okey, itu namanya heksagon. Seterusnya kita ada poligon, heptagon yang ada 7 penjuru. Okey. Baiklah. Okey, sekarang kita nak tahu juga apa yang ada, bahagian-bahagian yang ada dalam satu-satu poligon. Yang pertama, kita ada sisi lurus. Kemudian kita ada sudut pedalaman di bahagian dalam. Kemudian kita juga ada penjuru dan juga pepenjuru. Apa beza penjuru dengan pepenjuru? Lah cikgu. Okey, bezanya ialah penjuru mewakili bahagian bucu dan pepenjuru adalah garisan yang mewakili yang menghubungkan antara penjuru. Okey. Baiklah. Sebenarnya apa ciri-ciri poligon sekata ni yang kita nak kenal pasti pada hari ini? Yang pertama, yang dinamakan poligon sekata tu dia mesti bentuknya tertutup. Dia tak boleh bentuk yang terbuka. Okey, yang kedua, semua sisinya lurus sama panjang. Lurus dan sama panjang. Okey, kemudian ciri kita yang ketiga, saiz semua sudut adalah sama besar. Okey, kemudian bilangan paksi simetrinya sama dengan bilangan sisi lurus. Dan yang terakhir, ciri poligon kita ialah bilangan sudutnya mestilah sama dengan bilangan penjuru. Nak rumuskan yang mudah katanya untuk poligon sekata ni Abang Syam dan juga murid-murid yang berada di rumah dan juga yang bersama-sama dengan kita. Poligon sekata ini adalah nilainya semuanya hampir sama. Kata kuncinya ialah sama. Bila sama, penjurunya sama dengan bilangan sudutnya, simetrinya sama dengan sisi lurusnya, sudutnya sama besar, itulah poligon sekata. Okey. Baik Abang Syam. Kalau kita bercakap-cakap saja Abang Syam, kita mungkin tak nampak apa yang dimaksudkan dengan poligon sekata tu Abang Syam. Jadi kita nak ajak murid-murid kita yang berada di atas talian dan juga yang berada di rumah untuk bersama-sama dengan kita. Jom kita lipat-lipat untuk kenal pasti poligon kita. Nak minta bantuan Abang Syam lah? Boleh je. Boleh. Okey, minta bantuan Abang Syam. Okey, Abang Syam ambil satu kertas ini. Okey. Murid-murid kita yang berada di atas talian dan juga berada di rumah. Okey, boleh bersama-sama tunjukkan juga kertas kita. Okey. Ni kertas bersaiz A4 ya, Guru? Ya, kertas bersaiz A4. Okey, baiklah. Tadi ciri-ciri poligon kita ialah dia, kata kunci dia apa tadi? Sama, betul. Pandailah Abang Syam. Abang Syam, nanti kita bahagilah siapa murid-murid yang kita terlibat sama dengan memberikan jawapan. Kita berikan ganjaran dekat mereka Abang Syam. Saya sini ada bintang ya, Guru? Ada bintang. Okey, kata kuncinya ialah sama. Sekarang cuba kita tengok kertas kita. Adakah sama semuanya? Cikgu, cikgu nak tanya saya ke nak tanya murid-murid yang ada? Mungkin kita tanya murid-murid kita yang berada di atas talian. Okey. Nampak macam ada yang tak sama kan? Adakah semua sama sisinya? Sama panjang ataupun tidak? Siapa yang... Okey. Ada Khalifah nak jawab. Okey, Khalifah. Tidak sama. Tidak sama, betul. Tak sama. Mungkin kita boleh bagi ganjaran macam dekat Khalifah. Okey, baiklah. Okey, sisinya tidak sama. Kita berikan Khalifah. Khalifah dapat satu. Okey, jadi sekarang bagaimana kita nak jadikan kertas kita ini semuanya sama sisi. Okey, cuba murid-murid di atas talian dan juga mungkin yang berada di rumah bersama dengan Abang Syam, cuba kita jadikan Abang Syam bagaimana kita nak jadikan semuanya sama. Yang mana ya? Cuba kita lipat-lipat dulu. Yang murid-murid yang berada di atas talian pun sama. Cuba kita lipat. Kita nak jadikan sama seperti yang ada di sini. Bagaimana kita nak jadikan semuanya sama? Apa proses yang kita akan buat? Kita tengok Abang Syam nampak dah melipat dah tu. Okey. Tidak jadi sama. Sama seperti macam bentuk yang cikgu lakukan ni. Adakah sama? Okey, saya masih cuba, Guru. Tak sama. Mungkin ada di antara murid yang ada dalam talian tu boleh tolong saya juga. Mungkin saya buat salah ke betul, saya pun tak pasti. Betul ke Abang Syam buat macam tu? Okey, cuba murid-murid kita atas sana. Kalau siapa yang dah dapat bentuk seperti cikgu ni, yang dia sama semuanya. Segi empatnya, segi empat sama. Ada tak siapa? Boleh angkatkan kertas kalau dah ada. Kita tengok. Nampak macam Ifan dah ada tu. Cuba Ifan angkat yang Ifan dah lipat sama tak macam ni?
semuanya sama. Cikgu, saya rasa saya pun dapat, cikgu. Okey, macam mana Abang Syam? Kita tengok Abang Syam macam dapat. Macam ni kan, yang ni kertas A4 kan? Ya. Saya lipat separuh macam ni, cikgu. Okey. Bila saya lipat, bukan separuh tapi ke tepi macam ni, saya nampak bahawa yang sudut panjang yang ini pun dengan panjang yang kat bawah pun sama. Oleh itu, saya lipat yang ni ke dalam ataupun kita boleh gunakan kita gunakan gunting untuk potong. Jadi kalau kita dah potong macam ni, nampak macam ni. Betul ke, cikgu? Ya, betul lah Abang Syam. Jadi murid-murid yang berada di atas talian kita, okey, dapatlah bentuk yang sama. Ya. Baik, itu ciri yang pertama. Ya. Jom kita tanya cikgu, murid-murid dapat tak macam saya? Dapat tak? Segi empat sama. Segi empat sama sisi macam ni. Ya, segi empat sama. Ada tak? Boleh tunjuk dekat kamera ataupun dekat skrin sama ada anda dapat ke tak? Khadijah dapat. Khadijah. Okey, Khadijah dapat. Tahniah Khadijah. Cuba kita bagi ganjaran kat Khadijah. Khadijah. Okey, baik. Okey, jadi kalau kita tengok bentuk kita yang sempat sama ni tadi, syarat dia tadi yang pertama semuanya adalah sama kata kuncinya. Kemudian kita juga ada tadi apa itu syaratnya? Syaratnya iaitu dia adanya sudut yang sama. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dekat penjuru sini kita ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 penjuru. Okey, 1, 2, 3, 4. Ada 4 penjuru dan kita ada 4 sudut pedalaman. Sudut ini bahagian dalam lah. Dan yang pastinya poligon kita ini poligon bentuknya yang tertutup. Okey, jadi itu dia ciri-ciri poligon kita bagi poligon sekata. Okey, baiklah cikgu, saya rasa saya pun dah belajar banyak untuk kali ini. Tapi sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat seketika kembali semula selepas ini di slot tahap 2 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita adalah Matematik tahun 5 bersama dengan Cikgu Rauf. Baiklah cikgu, apa yang kita akan belajar sekarang cikgu? Baik, sekarang kita nak mengetahui bagaimana caranya kita nak mengukur sudut. Okey, kalau sebentar tadi kita dah tahu bentuk-bentuk poligon sekata. Sekarang kita nak mengukur sudut yang ada dalam bentuk-bentuk poligon itu tadi. Okey. Tapi yang paling penting, paling utama kita kena tahu dulu apakah alat yang kita gunakan untuk mengukur sudut. Okey, baik. Alat yang kita akan gunakan ialah protractor. Dekat sebelah cikgu ni ada. Okey, baiklah. Okay. Ini adalah alat yang kita gunakan untuk mengukur sudut. Baiklah, kita boleh saksikan di pada skrin kita. Okey, pada protractor kita, kita ada yang pertamanya skala luar. Maksud skala luar, bahagian yang berada di bahagian luar sekali. Kemudian kita ada skala dalam, yang berada di bahagian dalam. Okey, kita akan tengok bacaan nomornya dia bermula daripada 0 sehingga 180 darjah. Kemudian kita ada yang paling penting sekali, pusat protractor yang berada di tengah-tengah ni. Okey, pusat protractor ini adalah titik di mana kita akan meletakkan sudut kita kan. Okey, kemudian satu lagi bahagian komponen yang paling utama, paling penting dalam protractor ni ialah garis asas. Yang mana garis asas ini akan menentukan sama ada bacaan skala sudut kita ni betul ataupun tidak. Okey, baik Syam, jom kita cuba kita nak tengok dekat sini sudut yang ada pada hari ini. Okey cikgu. Okey, baik Syam. Mari kita ke papan putih ke? Ya, mari kita ke papan putih. Kita tengok. Okey, baik. Ini
ini saya serahkan kepada Syah. Okey, terima kasih cikgu. Okay, baik, kita ada, kalau di sini kita ada dua bentuk poligon kita. Tapi kita mulakan dengan bentuk yang pertama. Baik, apa bentuk nama poligon kita ni? Yang pertama ni. Mungkin rakan-rakan kita, murid-murid di atas talian kita boleh bantu saya. Apa namanya poligon yang ada tertera pada papan putih kita sekarang ini? Yang cikgu paparkan ni. Siapa nak bantu cikgu ni? Siapa? Oh, Ifan angkat tangan. Cikgu. Okey, Ifan. Apakah nama bentuk poligon kita ni? Pentagon. Pentagon. Betul ke pentagon ni, Syam? Pentagon ada 5 bucu kan itu? Pentagon ada 5 bucu. Yang ini ada berapa ya? Saya cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cikgu. Ada 6 bucu. Siapa yang boleh bantu kita ni? Bantu Ifan dan kawan-kawan kita ni. Okey, Amsyar. Okey, Amsyar. Berapa Amsyar? Apa namanya Amsyar? Heksagon. Heksagon ada berapa bucu ya? 6. 6 bucu. Betul ke yang ada 6 bucu ni, Amsyar? Ada lah cikgu. Ada 6. Ya, betul. Bagus, Amsyar. Okey. Bagus juga pada Ifan kerana mencuba. Jadi kita akan bagikan ganjaran pada mereka berdua ya, Abang Syar. Okey, boleh. Okey, baik. Jadi ini adalah bentuk heksagon. Bagaimana kita nak kenal pasti sudut bagi heksagon ni? Baik, Abang Syar. Tadi saya dah maklumkan kita ada pusat protektor. Kita ada garis asas protektor. Skala dalam dan skala luar. Baik, sekarang kita nak ukur sudut pendalaman bagi sudut A. Yang ini sudut A bahagian sinilah. Kalau kita tengok di skrin, kita ada labelkan A. Sekarang kita nak labelkan sudut di bahagian sini. Di bahagian sini, cikgu? Ya. Bagaimana, Abang Syar? Mungkin murid-murid yang berada di rumah juga, kalau ada yang bersedia dengan protektor, boleh bersama-sama cuba kita ukur. Macam ni ke, cikgu? Saya tak macam ni. Maknanya dia sama dengan garisan yang ada kat sini. Betul? Aduh. Adakah betul macam tu cara penggunaan dia? Bukan ke, cikgu? Okey. Baik, yang pertama, cubaan yang baik untuk Abang Syar. Okey, murid-murid atas talian kita ada yang mencuba tak? Bagaimana sebenarnya? Mungkin kalau dia dah mencuba terlebih dahulu, boleh bagi tahu dengan kami. Okey, baik. Yang pertama sekali, pastikan pusat protektor berada pada sudut yang kita nak ukur. Maknanya yang ni. Ini pusat ni, cikgu? Ya, ini pusat sudut dia. yang ini, cikgu? Ya, betul. Okey, maknanya kena ada dekat sini lah, cikgu? Ya, okey. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kena pasti garis asasnya mesti lurus dengan garisan tapaknya yang kita nak ukur tersebut. Garis asas yang ini, cikgu? Ya, ini garis asas itu garis asas dia. Kena sama. Okey, maknanya yang ni bucu dia. Okey, letakkan di pusatnya. Okey, kemudian di garisnya adalah lurus. Macam ni betul ke, cikgu? Ya, betul. Okey, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Macam yang ketiga, kita kena pasti juga kita nak mengukur menggunakan skala dalam ataupun skala luar. Macam mana ni, cikgu? Okey, kalau sudut kita nak kena pasti sudut yang berada di bahagian dalam, bermakna kita menggunakan skala yang berada di bahagian dalam. Sebab sudut ini berada di bahagian dalam kan? Jadi kita gunakan skala yang berada di bahagian dalam. Kalau sudut itu berada di bahagian sebaliknya, jadi kita akan gunakan skala yang berada di luar. Okey, baik. Sekarang kita tengok di sini. Bermula daripada sifar. Kalau kita tengok sini, di sini bermula daripada sifar, kita tengok yang bahagian dalam. Jadi di mana dia berakhir? Macam bermula daripada sifar, di mana sudut ini berakhir? Dekat sini, cikgu, 120. Dekat 120. Murid-murid atas talian kita dapat sampai berapa sudutnya? Dekat sama? Ya, okey. Ya, dapat 120. Hebat murid-murid kita. Baiklah anda semua. Baik, kalau kita tengok di sini, kita boleh tengok juga di paparan skrin, bermula daripada sifar sehinggalah 120 darjah yang berada di dalam skala dalam, yang berada di skala luar. Ini kalau bentuk heksagon. Baik, bagaimana pula kalau kita tengok untuk bentuk kita yang kedua ni? Okey, baik. Begitu juga dengan murid-murid yang berada di atas talian. Kita buat sama-sama. Mungkin Abang Syam, kalau tadi saya bantu dan bimbing. Sekarang kita nak serahkan sendiri kepada murid-murid kita yang berada di atas talian. Cuba murid-murid kita berada di atas talian kena pasti berapa nilai sudutnya bagi
segitiga sama sisi kita. Sambil-sambil tu, sambil-sambil murid kita sedang mengukur tu, okey, Abang Syam pun sama. Boleh kita teruskan. Sebab tadi saya banyak silap, tapi saya belajar daripada kesilapan saya. Okey, di sini macam tadi kita kena ada pusat dia dekat ni. Dekat sudut yang kita nak ukur lah. Okey, dan betul. seterusnya pula kena tengok garisan. Garisan yang ini, sama ke tak? Nampaknya dah sama dah, Dan saya rasa daripada ini, kita nampak daripada sifar hingga ke sini. Maknanya kita guna skala dalam, Ya, kita guna skala dalam. Tapi nampak, mungkin kita boleh tanya murid yang ada dalam talian, apakah jawapan mereka? Nampak tadi mereka begitu tekun tadi. Nampak Amsyar, Irfan. Okey, ada siapa antara keempat-empat ni, siapa yang nak bantu ni? Sekarang masing-masing mewakili satu bintang ni. Okey, siapa dalam kalangan kita yang nak ni? Berapa sudut yang dia dapat? Ya, siapa yang nak cuba boleh angkat tangan. Ni Amsyar angkat tangan. Amsyar, okey Amsyar. Berapa sudut Amsyar? 60 darjah. 60 darjah. Betul ke Abang Syam? Okey, 60 darjah. Cikgu, sama dengan saya. Sama. Sama. Baik, cuba kita buat pengesahan. Adakah jawapan Amsyar ini betul ataupun tidak? Jawapan yang tertera di skrin bagi sudut ini ialah 60 darjah. Jadi jawapan Amsyar ialah betul. Okey, baik. Cikgu. Saya lekatkanlah ganjaran untuk murid ini. Sebentar tadi Irfan dah dapat 1 dan Amsyar dah dapat 2. Okey, baik. Jadi, ada satu lagi kita nak murid-murid kita cuba kena pasti. Sementara Abang Syam tengah berikan carta ganjaran tu tadi. Okey, kita tengok dekat sini sekarang ni Amsyar dapat 2 Abang Syam. Amsyar dapat 2. Okey, Amsyar tengah mendahului. Sekarang ni kita nak bagi berlaku adil kepada semua murid-murid kita. Ada satu soalan bonus yang tertera pada skrin. Berapa sudut pedalaman bagi bucu D ni tadi? Okey, berapa murid-murid kita? Mungkin boleh lihat bentuk segi 4 sama yang berada. Berapa agaknya sudut yang ada pada yang tertera pada skrin sekarang ini? Okay, kita beri peluang kepada semua. Siapa yang tahu jawapan dia ataupun dah dapat jawapannya, angkat tangan. Okay, siapa? Boleh mencuba saja, tak apa. Salah tak menjadi masalah. Yang penting kita ada keberanian untuk mencuba. Ya, betul. Siapa nak cuba? Irfan nak cuba. Irfan kat tangan. Malu-malu Irfan kat tangan. Ya. Okey, Irfan. 4. Betul ke 4 kalau kita menggunakan tu? Okey. Tak apa, cubaan yang baik. Lagi kalau ada murid-murid kita yang nak mencuba, berapa bacaan sudut kita bagi segi 4 sama ni? Berapa rasanya, Khadijah? Siapa yang boleh bantu? Ada sesiapa yang boleh membantu? Tak ada, masih lagi mencari. Okey. Amsyar angkat tangan. Amsyar angkat tangan. Okey, berapa? Berapa Amsyar? 90 darjah. 90 darjah dan betul. Dapat bintang lagi. Dapat bintang lagi. Bintang untuk Amsyar. Baiklah. Sebenarnya, satu cubaan yang sangat baik. Okey. Baik, sebenarnya kalau kita kena pasti bahagian protraktor kita ni yang ada pada kita ni, dan memang pada separuh ini kita akan dapati bacaannya ialah 90 darjah. Dan kalau dia terbuka luas, dia punya satu sudut ni ialah 180 darjah. Jadi kalau separuh dia ialah 90 darjah. Baiklah, tanya kepada anda semua yang dapat jawab dengan betul, dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot tahap 2 di Didik TV KBM. Didik TV KPM.
Anda sedang menonton slot tahap 2 di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Matematik tahun 5. Baiklah Cikgu Rauf, jom kita teruskan. Baiklah. Okey, sebentar tadi kita dah mengenal pasti nilai satu-satu sudut bagi poligon sekata. Sekarang kita nak melukis dan juga menghasilkan sudut pula. Macam mana tu, Cikgu? Baik, yang pertama sekali kita mesti ada alat ni untuk menghasilkan sudut terlebih dahulu. Jadi apakah alat yang kita akan gunakan bila bercakap tentang sudut ni? Alatnya ialah protractor. Okey, protractor. Ada 4 bahagian. Apa bahagian yang ada? Skala luar, skala dalam, pusat protractor dan juga garis asas. Ya, betul. Garis asas. Okey, baik. Kita tengok bagaimana kita nak hasilkan sudut ni. Okey, yang pertama sekali kita lukis satu garis lurus bagi mewakili titik yang kita nak hasilkan. Dekat sini kita gunakan 2 titik lah, iaitu titik A dan titik B. Baik, kita gariskan garisan di antara titik A dan titik B. Untuk kita letakkan sebagai ataupun kita jadikan sebagai garis asas bagi sudut yang kita nak hasilkan. Okey, yang kedua, apa yang kita akan lakukan ialah kita letak garis asas protractor tadi tepat pada AB. Itu yang saya maksudkan terlebih dahulu tadi tu. Garis asas itu perlu lurus. Okey. Kemudian pastikan pusat protractor kita tepat pada titik A. Okey, tepat pada titik A. Baca skala sifar darjah sehingga 50 darjah. Okey, sekiranya kita nak menggunakan skala bahagian dalam, gunakan skala dalam dengan betul. Okey. Kemudian labelkan pada sudut 50 darjah itu sebagai titik C. Okey, labelkan sebagai titik C. Maknanya kita akan ada 3 titik sekarang, A, B dan C. Yang seterusnya kita alihkan protractor, sambungkan titik A dan titik C. Maka terhasillah sudut 50 darjah antara garis A, C dan AB. Macam tu je lah, Cikgu. Ya. Macam tu lah kita nak hasilkan sudut bagi sesuatu sudut lah, Cikgu. Ya, sesuatu nilai. Semudah A, B, C. Ya, betul. Okey, baiklah Cikgu, dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, boleh tak Cikgu berikan sedikit kesimpulan kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini, Cikgu? Baiklah, Abang Sean. Tadi kita dah bermula dengan bentuk poligon sekata bersama-sama dengan ciri-cirinya. Dengan satu kata kunci. Apa ya kata kunci tadi? Siapa masih ingat apa kata kunci untuk kita ingat ciri-ciri poligon sekata tadi? Siapa murid-murid atas? Okey. Dania angkat tangan, Cikgu. Okey, Dania Khalifah. Sama. Betul. Berikan satu sikit ganjaran. Okey, sama. Okey. Kemudian kita juga dah kenal pasti pada segmen yang kedua tadi bagaimana untuk kita mengukur sudut. Okey, dan yang ketiga tadi kita dah pun tahu bagaimana caranya untuk kita melukis dan menghasilkan sudut. Okey, baiklah Cikgu. Dan bagaimana pula prestasi murid kita yang ada dalam talian, Cikgu? Okey, berdasarkan catatan ganjaran pelibatan murid-murid kita hari ini, mereka beraktif. Jadi saya berikan mereka tanda cemerlang. Ya, cemerlang kepada anda semua. Dan sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan pengukuhan, tak kiralah sama ada murid kita dalam talian ataupun yang sedang menonton di rumah sekarang, dari manakah mereka boleh mendapatkannya? Jangan malu-malu untuk terus ke portal Delima. Baiklah Cikgu. Terima kasih lagi sekali Cikgu atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini. Dan kepada mereka yang menonton, harap ia memberi manfaat kepada anda semua. Dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye semua. Bye.